indah suasana dalam senyuman seluruh alam turut raikan, mengucapkan syukur pada Tuhan atas nikmat yang datang limpahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan yang berada di rumah sekalian? Mudah-mudahan semua tuan-tuan semua berada dalam keadaan yang sangat gembira pada hari raya pada hari ini. Seperti biasa, saya mulakan perbincangan kita pada hari ini dengan satu hadis yang mana hadis ini direkodkan ataupun asar ini direkodkan oleh Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari yang menyebutkan, dia katakan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumal aidi yaqulu ba'dhum li ba'din taqabbalallahu minna wa mink, iaitu para sahabat Nabi SAW apabila mereka bertemu sesama mereka ketika mana hari raya, mereka akan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka, iaitu mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amalan kita pada bulan Ramadan dan menerima amalan segala amalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan perkara ini boleh menjadi amalan kita ketika kita menyambutkan hari raya pada hari ini. Baik, seperti biasa dengan saya Ustaz Husaini yang segak hari ini, nampak ceria berhari raya. Alhamdulillah, kita berhari raya hari ini. Masya-Allah. Ustaz Husaini dah makan kuih raya belum? Belum lagi, kejap lagi kita makan. Okey, baik. Doktor sihat Alhamdulillah. Kalau tidak tadi saya nak duet dengan doktor tadi lagu tadi. Allahu akbar. Saya nanti nyanyi bahaya nanti takut hujan. Okey. Baik, seperti biasa sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, kita akan bacakan satu ayat Al-Quran yang mempunyai berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini, dan kita akan bacakan hadis selepas daripadanya. Saya persilakan Ustaz Husaini untuk membacakan ayat Quran. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah sebelum kita mengaji, saya mengambil kesempatan ini dengan doktor jugalah ingin mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita, insya-Allah lebih menjadi hamba-Nya yang lebih baik daripada masa ke semasa, insya-Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok suratul Baqarah, muka surat 28 ayat yang ke-186. Melihat apakah isi kandungan pesanan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita sendiri. Moga-moga kita jadi insan yang lebih baik, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Begitulah tadi bacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Ustaz Husaini. Kalau tuan-tuan perhatikan ayat tersebut, ianya adalah kesinambungan daripada puasa Ramadan yang kita amalkan dalam bulan Ramadan. Lalu seakan-akan Allah Ta'ala sambung mengenai tentang ayat doa. Satu galakan buat kita sekiranya dalam bulan Ramadan kita menyambut Ramadan dan kemudian kita meraihkan hari raya, dan dalam masa yang sama jangan lupa juga kita sentiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima hari raya ataupun menerima amalan kita. Baik, pada hari ini kita akan bacakan satu lagi hadis mengenai tentang hari raya. Hadis ini sangat menarik. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari menyebutkan daripada An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shama ramadana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahri, iaitu maksudnya
daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian diikuti dengan berpuasa 6 hari pada bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa selama setahun penuh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Baik, yang ni memang sangat menarik sebenarnya mengenai hadis ini, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Taala. Bagaimana Rasulullah tidak menghentikan, maknanya kalau kita tengok kita dah puasa sebulan dah. Maknanya kalau ikutkan maknanya kita stop terus tiba-tiba akan jadi mengejut juga. Lalu kalau kita perhatikan kat sini bagaimana Rasulullah menggalakkan lagi satu ganjaran ataupun pahala ataupun amalan yang boleh kita amalkan di dalam bulan selepas daripada bulan Ramadan ini, iaitu bulan Syawal, iaitu galakkan untuk berpuasa 6. Maknanya Nabi SAW tidaklah suruh berhenti serta-merta bulan Ramadan. Maknanya dia ada macam lampu hijau, dia pergi kuning dulu. Lepas tu dia pergi merah. Dia tak ada lepas hijau, dia pergi merah terus. Terkejut, break emergency, takut berlaku dan sebagainya. Dan itulah Nabi SAW ada puasa 6 tu dulu. Itu kan? Antara hikmahnya tuan-tuan. Betul juga, maknanya dah lama kita berpuasa, kemudian tiba-tiba melantak terus pagi ni. Makan lemang tu, minta maaf bahasa mungkin melantak. Ustaz ni gelap lah. Kalau bahasa Negeri Sembilan tu apa terkedarah. Itu nanti lagi. Baik, yang ini mengenai tentang barangkali itu antara hikmah juga bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas daripada puasa yang panjang, ibadah yang panjang, lalu pada hari raya yang pertama Rasulullah kata sebelum keluar untuk pergi ke solat dulu, makan dahulu beberapa biji tamar. Kalau diriwayatkan dalam beberapa hadis bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan akan makan beberapa biji tamar sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri, dan dikatakan juga Rasulullah memilih dengan bilangan yang ganjil. Maknanya bilangan ganjil tu kalau ada satu, kalau ada tiga lah, maknanya bilangan ganjil yang dimakan oleh Rasulullah persediaan sebelum menunaikan solat hari raya Aidilfitri, dan kemudiannya Rasulullah akan berpuasa, akan keluar untuk menunaikan solat Aidilfitri. Yang ni kita dah bincang sebelum mengenai perkara ini. Perbincangan lebih lanjut mengenai tentang hadis puasa 6 ni kita akan teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, kembali kita sekali lagi dalam rancangan My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Kita kembali dengan perbincangan mengenai dengan solat hari raya, apakah sunnah-sunnah yang Nabi SAW laksanakan bila mana tibanya hari pertama hari raya, ya. Dan insya-Allah kita masuk sedikit kepada tokoh perawi yang meriwayatkan hadis tersebut, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah berbincang tentang sahabat Nabi SAW yang seorang ni, bahawa beliau ini bila mana datangnya Nabi ke kota Madinah, ramai sahabat Ansar daripada Madinah pujuk Nabi suruh stay dekat rumah mereka masing-masing. Ya, betul. Tapi Nabi kata apa? Biarkan unta aku ni berjalan. Betul. Dan akhirnya bila mana unta aku tu berhenti, aku akan stay dekat depan rumah orang tu. Dan akhirnya unta Nabi SAW berhenti di hadapan rumah Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Masya-Allah. Masya-Allah. Yang kalau kita tengok kita pemilihan rumah untuk stay tu, ada rumah Abu Ayyub Ansari yang dipilih akhirnya. Masya-Allah. Itu maknanya satu kelebihan juga untuk Abu Ayyub Al-Ansari. Dan juga saya tambah sedikit lagi untuk tuan-tuan, bagaimana ada beberapa hadis yang menarik juga yang diriwayatkan daripada Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana bila mana dia menghidangkan makanan kepada Rasulullah, lalu bila dia nak ambil makanan tu, dia perhatikan Rasulullah tak makan bawang. Basal tu Rasulullah tak makan. Lalu Rasulullah tanya, Abu Ayyub Al-Ansari tanya kepada Rasulullah, kenapa tak makan ni? Lalu Rasulullah kata, inna fihi basal, ada di dalamnya basal, iaitu bawang. Fakarihtu an akula min ajlil malak, iaitu aku tak boleh nak makan kerana aku didatangi oleh malaikat, takut menyakiti malaikat, iaitu dengan bau mulut dan sebagainya. Lalu Rasulullah tak makan.
bawang tu tadi, tetapi bukanlah perkara ni satu halangan untuk kita daripada makan bawang. Ustaz Husaini suka makan bawang Saya ke? suka sangat. Masya-Allah. Okey. Kemudian yang keduanya juga Abu Ayyub Al-Ansari juga ada menceritakan tentang satu hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah mengenai ketika mana kita datang ke tandas, idza ata ahadukum ghaita, sekiranya salah seorang daripada kamu datang untuk pergi ke tandas ataupun membuang air kecil ataupun besar, lalu Rasulullah berpesan fala yastaqbilul qiblah, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat. Jadi ini dua hadis yang sangat penting yang diriwayatkan oleh perawi kita pada hari ini, iaitu Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Beliau juga meriwayatkan hadis mengenai tentang Rasulullah tidak makan bawang kerana didatangi malaikat, takut bau mulut tu tadi. Dan yang keduanya adalah mengenai tentang kalau berada dalam keadaan ingin buang air, maka janganlah kamu menghadap ke kiblat. Baik, kita masuk pada perbincangan hadis kita pada hari ini mengenai tentang hari raya juga dan puasa 6. Tapi sebelum tu saya ingin juga bertanya kepada tuan-tuan puan-puan, bagaimana hari raya tuan-tuan puan-puan hari ini? Hari raya musim PKP ni, saya harapkan, maknanya kita semua berharap agar Allah Taala menerima amalan kita dan kita bersabar. Maknanya setiap kesukaran yang Allah Taala berikan kepada kita, mungkin ada di kalangan kita yang pertama kali jadi imam. Ayahnya pertama kali jadi imam solat hari raya. Betul. Anak dia pun terkejut. Tak pernah, biasanya ayahnya bagi khutbah secara tidak langsung. Khutbah secara tak langsung, marah-marah anak. Hari ini ayah ni bagi khutbah secara langsung, maknanya secara formal hari ini khutbah disampaikan sendiri oleh ayah dia walaupun dengan skrip daripada majlis agama. Jadi yang ni tuan-tuan bersabarlah pada hari raya kita, hari raya PKP ini. Hadis hari ini adalah mengenai tentang puasa 6. Baik, hadis puasa 6 ni ada beberapa perbincangan yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama adalah apakah hikmah disunatkan puasa 6? Apakah hikmah disunatkan puasa 6? Yang pertama yang tuan-tuan boleh belajar daripada puasa 6 ini, kerana dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah menyebutkan bahawa setiap amalan tu akan yudha'af, maknanya akan dilipat kali gandakan lagi sehingga ke 10 ganjaran. Bayangkan kalau kita puasa dalam bulan Ramadan, satu hari dilipat kali gandakan menjadi 10. Kalau 30 dah jadi 300. 300 pahala. Lalu kalau kita tambah 6 lagi, maka dia akan jadi 360. Lalu macam itulah yang Rasulullah kata, seakan-akan orang yang puasa 6 ni seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun kerana ganjaran dia macam puasa setahun. Mana kalau kita ambil daripada hadis yang setiap amalan akan dilipat kali gandakan menjadi 10 kali ganda. Manakala perbincangan yang kedua ataupun hikmah yang kedua juga yang juga disebutkan di dalam hadis, yang mana Rasulullah menceritakan awwalu amalin yuhasabu yaumal qiyamah. Amalan pertama yang akan dinilai nanti Ustaz Husaini pada hari kiamat adalah salat. Lalu Allah Taala akan perintahkan kepada malaikat, tengok amalan solat ni sempurna ataupun tak, ataupun ada kekurangan ke. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah Taala perintahkan kepada malaikat, fanzur, perhatikan dia ada buat amalan sunat tak, ada solat sunat ke tak, kerana solat sunat tu akan menampung kekurangan solat fardu dia. Maka begitu juga dengan puasa. Waktu puasa kadang-kadang kita mungkin banyak mengumpat pakai WhatsApp. Mengumpat orang, mengutuk orang dalam WhatsApp, mengutuk orang dalam Facebook, mengutuk orang lagi, dalam Twitter kutuk orang sendiri. Jumpa lagi lah kan. Allah. Jadi yang ni yang kita bimbang, maknanya dia mengurangkan pahala puasa. Lalu Allah Taala perintahkan ataupun Rasulullah galakkan kita berpuasa 6. Mudah-mudahan kekurangan kita dalam puasa fardu tu ditampung dengan puasa 6 tu tadi. Jadi tuan-tuan mesti kalau boleh puasa 6, jangan tinggalkan amalan yang telah digalakkan oleh Rasulullah ini. Perbincangan lanjut mengenai perkara ini akan kita teruskan lagi selepas daripada ini. Jangan ke mana-mana. My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Alhamdulillah, kembali kita sekali lagi dalam My Hadis Time, Rasulullah Suri Teladan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita menyambut hari yang penuh kegembiraan, ya, hari raya Aidilfitri. Makan sana, makan sini, minum sana, minum sini, seronok semua hari ini. Qada 30 hari tak makan. Qada 30 hari tak makan. Tapi itu betul. Seperti mana yang doktor pernah sebutkan, itu adalah menunjukkan perbezaan puasa itu kan. Dan insya-Allah
Doktor, mungkin ramai juga yang nak tahu. Kan ada juga yang nak tahu hari raya Aidilfitri puasa puasa sunat 6 hari ni. Betul. Ya. Adakah perlu dilaksanakan secara berturutan ataupun boleh dilaksanakan secara seling-selingan? Melangkau sehari, langkau 2 hari. Macam mana Doktor? Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Husaini. Yang ni antara soalan-soalan yang banyak ditanya ataupun yang dipersoalkanlah oleh masyarakat awam. Yang pertama, apakah puasa sunat 6 ini ataupun puasa 6 yang dalam bulan Syawal ni mesti dilaksanakan secara berturut-turut, atau dalam bahasa Arabnya dipanggil mutatabi'ah, maknanya secara berturut-turut. Sekiranya kita perhatikan daripada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni Ustaz Husaini, menunjukkan bahawa Rasulullah memberikan kelonggaran ataupun arahan tu secara umum sahaja, tidak diperincikan sama ada dibaca ataupun bukan dibaca, maknanya melakukan puasa itu secara berturut-turut ataupun secara terpisah-pisah. Lalu sebahagian ulama menyebutkan bahawa tidak menjadi masalah kalau dia nak puasa hari ini 3 kali katakan, minggu ni 3 kali, minggu depan 3 kalilah. Maknanya ada masa untuk selang-seli dia mencukupkan makanan ataupun dia makan pada bulan Syawal tersebut. Kalau boleh dihabiskan awal, apa salahnya? Kalau boleh dihabiskan awal, apa salahnya? Itulah maknanya antara jawapan yang boleh dikongsikan. Maknanya tapi asalkan dalam bulan Syawal lah. Asalkan dalam bulan Syawal. Asalkan dalam bulan Syawal. Baik. Macam tu juga mungkin ada yang tanya macam mana kita nak dahulukan, nak boleh tak kita puasa dengan puasa qada ke, ataupun maknanya yang tak cukup tadi tu campurkan sekali ke dengan puasa 6. Yang ni macam-macam sebenarnya. Para ulama pun pada saya dah jawab dah mengenai tentang boleh ke saya nak niat sekali je. Nak niat sekali je saya nak puasa qada bulan Ramadan, katakan saya musafir ke ataupun saya datang bulan ke, saya tak boleh nak berpuasa, saya sakit ke, lalu saya dah tertinggal 2 hari. Jadi boleh tak saya nak qada pada bulan Syawal tu, kemudian saya nak niatkan sekali dengan puasa 6. Yang ni kira macam 2 in 1. 2 in 1 punya kaedah. Jadi yang ni memang diperselisihkan. Kalau tak silap saya ada yang benarkan, ada yang tidak benarkan. Tetapi alangkah baiknya sekiranya kita boleh pisahkan, kerana hutang tu berbeza, maknanya apa yang kita tertinggal tu qada tu berbeza dan ia adalah wajib. Sedangkan puasa Syawal ni adalah puasa yang sunat. Kalau boleh diasingkan alangkah baiknya, maknanya kita selesaikan dulu yang qada tu tadi. Ada yang kalau boleh, ada yang kata nak puasa sunat dulu, tak apa, try kalau boleh. Kalau banyak mungkin dia nak utamakan yang sunat dulu. Tak menjadi masalah juga, tapi sebaik-baiknya utamakan yang qada. Kalau dah boleh selesaikan yang qada ataupun takut tak sempat ataupun qada tu nak dibawa di luar Syawal, nak kejar Syawal dulu, maka boleh juga dikejar Syawal dahulu. Yang paling utama adalah kita cuba melaksanakan amalan ini dengan sebaiknya, dan sebaiknya sekiranya kita ada masalah, jangan kita maknanya berbincang ataupun kalau boleh kita tanya kepada orang yang mengetahui ataupun orang yang lebih tahu tentang perkara ini. Mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala sendiri. Maknanya kalau kita tengok, kalau nak buat tu buat saja, cumanya segala amalan itu kita cuba jangan tinggalkan apa yang disarankan oleh Nabi. Yang paling penting maknanya amalkan ataupun ganti puasa dahulu ke. Kalau kata macam banyak sangat nak dahulukan Syawal pun sebenarnya tak jadi masalah juga. Maknanya puasa Syawal, kemudian selesaikan juga apa yang telah kita tertinggal yang sebelum ni. Baik. Masa yang agak terhad, maknanya kalau kita nak masuk lagi perbincangan tentang hikmah ataupun kenapa Rasulullah galakkan berpuasa Syawal ni tadi ataupun apa kelebihan dia, kita boleh sambung lagi nanti insya-Allah kalau sekiranya ada kesempatan. Lepas ni nak makan lemang lagi. Jadi saya dalam kesempatan ini, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala, kami berdua juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton My Hadis Time yang telah menyokong ataupun menyaksikan rancangan ini. Mudah-mudahan pengajian ini diberkati oleh Allah Ta'ala dengan sokongan tuan-tuan. Mudah-mudahan penyebaran ilmu hadis dapat diteruskan dalam masyarakat kita sini, dan kita juga memohon maaf andai sekiranya sepanjang perjalanan program pengajian My Hadis Time ini ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Kami memohon maaf, menyusun 10 jari memohon maaf kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah dan amalan kita diterima oleh Allah. Dengan itu saya mempersilakan juga Ustaz Husaini untuk memimpin bacaan doa sebelum kita akhiri pengajian kita hari ini. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita angkat tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kita kekuatan untuk kita teruskan apa yang kita telah sambung daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah kita dan menjadi asbab untuk kita masuk ke dalam syurga insya-Allah. Insya-Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan memohon kepadamu, ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman, yang menjadikan Nabi SAW sebagai idola kami, ya Allah, menjadikan Al-Quran sebagai kitab panduan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau golongkan kami dengan golongan orang yang tidak bersyukur, ya Allah. Golongkan kami dengan orang-orang yang bersyukur, yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang menjadikan hadis sebagai panduan kami, ya Allah. Kepada Engkau kami memohon, ya Allah. Kepada Engkau jua, ya Allah, kami memohon rahmat daripadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.